sekarang kita tengok pertumbuhan sekunder pada akar. Okey, sama saja konsep dia. Okey, akar dia pun mengalami pertumbuhan sekunder. Okey, yang mana sama juga dengan batang dicotyledon. Okey, cambium vascular terletak di antara tisu xylem dengan phloem primer, membahagi membentuk tisu xylem dan tisu phloem. Tisu xylem sekunder di sebelah dalam dan tisu phloem sekunder di sebelah luar. Okey. Menyebabkan tisu-tisu primer dimampatkan. Cambium gabus yang terletak di bawah epidermis akan menghasilkan gabus untuk melindungi untuk beri perlindungan kepada tisu akar. Okey, sekarang kita tengok. Yang ini nampak tak? Yang keliling ni. Ini adalah cambium vascular. Yang dalam ini adalah xylem. Okey, yang ini adalah xylem. Okey, yang ini adalah phloem primer. Okey. Bila cambium vascular ini membahagi, okey, dia akan membentuk membentuk tisu xylem sekunder. Okey, nampak tak yang sebelah dalam ini? Ini dia punya ni kan keliling dia tu kan. Okey, so ini tisu bahagian dalam dia. Okey, ini tisu xylem sekunder. Okey. Yang ini, yang luar ini, luar daripada garisan bulat ni, luar dia tu membentuk phloem sekunder. Okey, yang ini, yang luar ni, yang ini adalah, yang ini tadilah, iaitu phloem primer. Yang dalam ini xylem primer, yang ini adalah xylem sekunder. So dia akan berterusan sehingga dia jadi macam inilah. Ini xylem sekunder, ini xylem primer. So dia akan berterusan. Okey. Ini cambium gabus untuk melindungi, beri perlindungan pada tisu akar. Okey. Last sekali jadi macam inilah. Ini korteks luar dan ini adalah endodermis. Ini xylem sekunder, ini xylem primer. Ini phloem sekunder, ini phloem primer. Yang ni phloem primer. Bulat tu. Okey. Okey. Sekarang kita tengok pertumbuhan sekunder pada tumbuhan monocotyledon. Okey, biasanya berlaku pada dicotyledon. Okey, tapi monocotyledon ada jugalah sesetengah dia. Contoh dia aloe vera. Okey, aloe vera spesies, agave spesies, racina spesies. Okey, yang ni terkecuali. Yang tiga ini dia mengalami pertumbuhan sekunder, tapi taklah macam kompleks macam tumbuhan dicotyledon. Okey. Tumbuhan ini dia mengalami sedikit saja pertumbuhan sekunder sebab batang tumbuhan ini dia ada cambium dekat kawasan korteks batang dia. Okey. Dan di sebelah luar bekas vaskular. Cambium ni dia boleh membahagi dan membentuk berkas vaskular sekunder dan parenchyma sekunder. Ni tengok ni. Okey. Ini adalah parenchyma sekunder, maksudnya okey, ini adalah cambium. So bahagian inilah dia membahagi. So yang ini bahagian luar dia ni dia membentuk parenchyma sekunder. Yang bahagian dalam ini okey, dia membahagilah membentuk ni. Ini adalah berkas vaskular sekunder. Maksudnya xylem dengan phloem lah, berkas vaskular sekunder. Ini yang baru. Ini kan cambium. So daripada sinilah dia membahagi membentuk berkas vaskular sekunder. Okey. Okey, yang ini bahagian bawah ini adalah ini yang bulat ini adalah berkas vaskular primer. Dan yang bulat ini, yang kecil-kecil ini adalah tisu asas. Ini kalau kita tengok bawah mikroskop akan nampak macam inilah. Okey. Yang tengah ini adalah primer, yang belah luar ini dekat dengan batang itu adalah sekunder. Dia tolak primer ke bahagian dalam. Okey. Okey, perbandingan antara tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dengan tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder.
Okey, yang ni mengalami, yang ini tidak mengalami. Okey, yang mengalami pertumbuhan tidak berhenti dan tumbuhan biasanya sangat tinggi. Yang ni pokok yang cengal apa semua yang tinggi besar-besar lah. Okey, pertumbuhan biasanya berhenti selepas 1 atau 2 musim dan tumbuhan adalah tidak tinggi. Yang ni kalau tak ada pertumbuhan sekunder. Mempunyai meristem sisi ataupun cambium. Yang ni tak ada lah. Tak ada meristem sisi atau cambium. Kalau ada, dia akan menjalani pertumbuhan sekunder lah. Mempunyai tisu berkayu. Yang ni tidak mempunyai tisu berkayu. Okey, sesetengah tumbuhan mempunyai cambium gabus. Yang ni memang tak ada lah cambium gabus. Okey, yang ini boleh hidup bertahun-tahun, sebab tu ada yang sampai 1 tahun pokok itu tengok daripada gelang tahunan kan. Tapi yang ni hanya boleh hidup untuk semusim atau 2 musim sajalah. Okey, pertumbuhan berlaku sepanjang hayat. Yang ini berlaku semasa tumbuhan, hanya berlaku semasa tumbuhan hidup. Okey. Okay, sekarang kita tengok kepentingan pertumbuhan primer dan sekunder. Okey, pertumbuhan primer penting bagi pemanjangan. Okey, sebab dia bergerak ke atas. Okey, untuk mendapatkan ketinggian yang maksimum. So, bila dia boleh tinggi secara maksimum, dia boleh menyerap cahaya matahari untuk dia menjalankan fotosintesis. Okey, xylem dan phloem primer dibentuk semasa pertumbuhan primer. Dia memainkan peranan penting untuk apa? Untuk angkut air dari akar ke daun. Dan phloem pula, phloem primer berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey. Dan selain itu, tisu xylem juga berfungsi untuk memberi sokongan kepada tumbuhan. Dan akar juga dia mengalami pertumbuhan primer untuk dia memanjang ke bawah untuk dia mendapatkan air. Okey. Kalau pertumbuhan sekunder pula berfungsi untuk menambah sokongan. Sebab bila dia tinggi, terlalu tinggi, kalau dia tak ada pertumbuhan sekunder, pertumbuhan ke sisi ni, so dia mudah tumbang lah. Kan? Jadi tak stabil. Okey, jadi untuk menambah sokongan dan pengangkutan kepada tumbuhan. Okey, pertambahan lilitan dicapai melalui pertumbuhan sekunder yang saya abang tadilah. Dia perlu untuk bila dia punya ketinggian bertambah, dia perlukan sokongan mekanikal. So nak buat macam mana? Dia dengan dia tambahnya dia punya lilitan melalui pertumbuhan sekunder. Okey, pertumbuhan sekunder dia akan hasilkan lebih banyak tisu phloem dan xylem. Okey, yang baru untuk menggantikan tisu phloem dan xylem yang telah rosak ataupun tua. Okey, tisu xylem yang tua di bahagian tengah tidak berfungsi lagi lah, yang bahagian tengah tu. Okey, dan menjadi kayu bagi menyokong tumbuhan. So dia dah tak berfungsi, dia berfungsi untuk menyokong tumbuhan.